Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Pihak yang menguruskan perhimpunan ini, detektif kehormat, para pensyarah, adik kakak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk bercakap sedikit berkenaan dengan negara tercinta ini. Negara kita Malaysia yang kita merdekakan lebih daripada 60 tahun dahulu. Kita merdekakan negara kita kerana kita percaya kita mampu memajukan negara kita. Dan dunia sekarang ini iktiraf kemajuan yang dicapai oleh Malaysia setelah dianya merdeka. Kita boleh tepuk dada, kita boleh berbangga kerana apa yang dilakukan oleh kita ini jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh penjajah dahulu. Kita ingin kemerdekaan kerana kita percaya pentadbiran oleh kita sendiri tetap akan mengambil berat tentang masalah rakyat. Tentulah pemimpin-pemimpin kita akan memberi perhatian kepada keselesaan kehidupan rakyat negara merdeka ini. Dan sesungguhnya inilah yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman, oleh Tun Razak, oleh Tun Hussein, dan mungkin sedikit oleh saya juga. Apabila kita menjawat jawatan Perdana Menteri, jawatan itu bukan untuk keseronokan kita. Jawatan itu dan kuasa-kuasa yang diberi kepada orang yang menjawat jawatan itu adalah untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk kehidupan sejahtera rakyat. Inilah harapan kita tiap kali kita memilih seorang menjadi Perdana Menteri. Saya amat kecewa kerana apabila saya dengar suara halus yang membisik kepada saya, awak sudah tua, bagilah peluang kepada orang muda. Dah 22 tahun jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri sampai lama, sampai bila? Dan saya pun menyambut desakan itu dan saya letak jawatan. Saya bukan nak jawatan itu untuk diri saya. Kononnya saya ini diktator. Diktator mana yang pernah resign ni? Hitler ada resign lah. Mussolini digantung, Hitler bunuh diri, Stalin matilah, tapi resign tak juga. Tapi saya letak jawatan untuk memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin lain dengan harapan kerana mereka lebih muda daripada saya, mereka akan lebih cekap membangunkan negara. Malangnya ini tidak berlaku. Terutama di waktu ini, di waktu kita berkumpul hari ini, di malam ini. Kenapakah kita ada di sini pada malam ini dengan begitu ramai? Sebabnya kerana kita menghadapi masalah. Kerana negara kita tidak lagi ditadbir dengan baik. Kerana pemimpin lebih suka untuk hidup mewah dan membelanjakan wang
yang bukan pun wangnya sendiri. Kata konon Pak Arab bagi. Pak Arab mana nak bagi 20.6 bilion ringgit ni? RM2 pun dia tak kasih. Saya minta duit daripada dia orang untuk nak buat Universiti Islam. Saya minta duit daripada semua. Tok Arab, kawan-kawan saya semua. Dia bagi kumal. Saya dapat kitab. Itu saja. Duit tak dapat pun. Tapi mereka begitu sayang kepada Najib ini, bagi kepada dia 20.6 bilion ringgit. Sayang sungguh. Ya, mungkin. Bila kita tanya dari mana datang duit ini, mula-mula dia menafi, dia tak ada duit. Lepas tu dia mengaku, kata dia ada duit. Di mana ada duit tu? Dalam akaun dirinya sendiri, tak diberitahu kepada siapa pun. Kalau tak sabit orang asing Sarawak membuat report, kita pun tak tahu, saya pun tak tahu. Dapat duit banyak ni, bagilah tahu kepada parti, kudunya untuk UMNO. Saya pun dulu dapat duit juga, tak banyak lah. Tapi saya masuk dalam akaun trustee pemegang amanah UMNO. Sebab itu selepas saya berhenti, saya serah kepada Pak Lah wang cash sebanyak 230 juta. Tak sampailah bilion, 230 juta. Saya serah kepada Pak Lah. Saya serah share kepada Pak Lah, harta UMNO kepada Pak Lah. Kerana ini bukan saya punya, ini parti punya. Ini kononnya untuk nak membiayai pilihan raya yang ke-13. Kalau nak membiayai pilihan raya ke-13, apa pasal masuk poket sendiri, masuk akaun sendiri? Syok sendiri lah. Bagilah tahu kat kita beragak. Kita pun seronok lah bila dapat duit banyak kan. Minta sikit-sikit lah. Tapi dia tak bagi tahu kat siapa pun. Kononnya untuk pilihan raya UMNO. Saya tak nampak duit banyak tu diguna untuk pilihan raya. Dia dapat duit begitu banyak, simpan dalam akaun diri sendiri. Ini bukan Pak Arab yang bagi, ada orang lain yang bagi. Sebab itu kita sangka saja, bukan kita tuduh dia dah. Kalau kita tuduh dia, kita kena tangkap. Kerana tak berasas. Kerana kita sangka mungkin duit tu datang daripada 1 MDB ni. Dulu tak ada 1 MDB. Rupa-rupanya dia tubuh 1 MDB supaya dia boleh pinjam duit sebanyak 42 bilion. 40,000 milion dia pinjam. Nak beli itu, nak beli ini. Tapi sekarang ni kita nak cari duit tu tak ada. Ni Arul Kanda ni dia cerita lah kuno ada duit. Tunjuklah. Tak mana ada duit. Akaun pun tak ada. Cuba kami dah tengok duit. Dia cerita kuno dia dah tengok duit. Mungkin bank buka bank, tunjuk dia, inilah duit. Duit tak ada dalam bank. Banyak tu tak ada. Duit ada dalam bank, tapi biasa saja. Cuma catatan dalam buku akaun saja. Jadi dia kata dia nampak duit itu, ini bohong lah. Janganlah bohong sangat. Saya masa dulu ada masalah keuangan dulu, saya pun belajar sikit berkenaan dengan bank. Rupa-rupanya bank bukan ada duit banyak. Dia bagi pinjam kat kita cuma kredit dalam akaun kita saja. Kalau kita nak duit, kita tulis cek. Tak ada duit, tak ada cash.
Dia pun tak bayar dengan cash. Jadi duit ini ditulis dalam buku. Kalau Arul kata dia tengok duit ni, bohong lah. Janganlah bohong sangat, banyak orang tak tahulah. Tapi sebenarnya duit tak ada, banyak tu. Yang dia kata ada duit tu semua berbohong. Kalau ada duit, tunjuk. Hari ini saya nak tanya, hey Arul, tunjuk sama saya lah. Ini duit. You ada duit banyak, saya boleh pinjam sikit. Beli roti. Nak beli roti. Tak ada duit. 42 bilion untuk beli stesen Jana Kuasa. Lepas itu kononnya dilabur dalam Petro Saudi, sebuah syarikat yang kita tak tahu. Kononnya disimpan di Cayman Island, di Virgin Island, di Seychelles, di Hong Kong, Singapura, Switzerland, Amerika. Dia berjalan banyak dia ni. Dia bayar low cost airline lah ni. Tak bayar banyak, boleh pergi mana-mana. Tunjuk di mana duit ni. Dengar kata Jolo pun ada duit juga, tapi Jolo dah lari. Tunjuklah duit yang pinjam 42 bilion, tolak 18 bilion untuk beli stesen Jana Kuasa. Yang melabur ni di mana? Nak bayar hutang pun tak ada duit. Pergi minta daripada Ananda Krishnan, tolonglah derma. Ini kerjaan, minta derma daripada orang. Kerjaan apa? Sebenarnya dia hutang, dia tak boleh bayar. Bila dia tak boleh bayar, dia nak kena cari duit daripada mana? Daripada kita lah, rakyat. GST, ya, betul. GST dikenakan supaya dapat kutip untuk bayar hutang. Tu pun tak cukup. Macam-macam lagi nak buat. Lah ni nak dapat information daripada kerjaan pun kena bayar RM10. Dulu dapat free. Macam-macam lagi. Nak kena hasil itu, hasil ni. Pasal kerjaan tak ada duit. Kementerian semua disuruh potong perbelanjaan sebanyak 20%. Wah, pinjam duit 42 bilion. Takkan tak ada duit? Tentu banyak duit. Saya tak pernah pinjam banyak tu. Masa dulu lah saya jadi Perdana Menteri. Saya hutang juga. Saya hutang daripada Jepun. Jepun kata dia nak bagi hutang. Interest rate berapa? 0.7%. Macam dapat duit free lah. Bodoh lah kalau tak ambil. Nak bayar balik dia bagi 40 tahun. Saya berhutang lah. Ini pergi hutang 42 bilion ringgit. Lepas tu duit itu ada di mana kita tak tahu. Bila kita tanya, oh ada di Seychelles, ada di Hong Kong, sudah frozen. Macam-macam cerita. Yang orang bagi pun kadang-kadang Arab biasa, kadang-kadang anak Raja Arab, kadang-kadang Raja Arab yang dah mati. Ini cerita Najib. Dia cerita, bukan saya cerita. Saya fikir berkenaan dengan perkara ini. Negara kita ini rosak. Tidak ada rule of law. Undang-undang disalahgunakan. Ada apa ni, Khairuddin ni, ganas sangat. Dia buat laporan polis pasal duit hilang. Polis bukan buat penyelidikan berkenaan dengan laporan. Dia panggil Khairuddin ni, dia selidik Khairuddin ni. Dan Khairuddin ni dia tangkap, masuk dalam tahanan, dituduh sebagai teroris. Kononnya di bawah undang-undang SOSMA. Undang-undang SOSMA ini untuk pengganas. Saya tengok Khairuddin ni
Jijak semut pun tak mati. Macam mana jadi peganas? Patutnya ikatlah bom di badan. Ni orang banyak ni letuplah. Itulah peganas. Tapi kena tangkap. Tak cukup Khairuddin, tangkap lawyer dia pula. Tak pernah jadi. Lawyer kena tangkap. Lawyer ni nak nasihat anak guam. Tapi dia pun kena tangkap, kena tahan, dihadapkan ke mahkamah. Di bawah undang-undang SOSMA kononnya. Lepas itu pasal dia dapat SOSMA, dia tolak buat undang-undang lain pula. Ini guna undang-undang yang tak kena mengena dengan kesalahan pasal nak tangkap orang, nak bagi orang semua takut. Sampai kita semua takut. Kadang-kadang nak keluar macam ni pun kita takut. Yang takut sekali ialah ahli-ahli UMNO. Marah kat saya. Kenapa saya ada atas satu pentas bersama dengan Kit Siang, bersama dengan Mak Sabu. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu dalam UMNO, apabila pemimpin buat salah, UMNO tegur pemimpin. UMNO kata pemimpin patut undur lah. Dan Tugu Abdul Rahman pun undur, tak marah. Dia undur pasal rakyat tak sokong dia lagi. Tak ada siapa kena tangkap. Saya pun tak kena tangkap, kena buang parti saja. Kita buang, ada sekali itu Tunku Razali cabar saya pasal dia nak jadi presiden parti. Tak apalah dia cabar. Dia bubuh nama dia, dia ada penyokong dia, dia ada orang-orang UMNO yang memihak kepada dia, dan kita ada pengundian untuk menentukan dia disokong oleh ramai ataupun saya. Nasib baik saya menang 43 undi saja. Menang juga 43, satu undi pun menang juga. Jadi inilah cara dalam UMNO. Bila kita tak setuju dengan pemimpin, kita nak tukar pemimpin, kita namakan orang lain sebagai calon kita dan kita undi untuk dia. Ini bila kita nak bagi dia turun, dia nak tangkap orang. Dia nak ugut itu. Sekarang ni duk selidik ofis saya ni. Ofis saya ni di PLF ni. Siapa bayar duit? Saya makan duit banyak mana? Pergilah. Ada yang kata guna saya ada duit banyak di Switzerland. Tidak kisah di Switzerland ke di mana-mana. Saya kedekut, saya duit semua simpan, tak belanja. Sampailah ni. Nak belanja apa semua kerjaan bayar. Perdana Menteri cukup mewah. Tak payah duit banyak. Pasal rumah dia bagi, api, elektrik dan air kerjaan bayar. Tak bayar sewa. Semuanya free, transport free, naik kapal terbang semua free. Dapat duit gaji nak belanja apa? Simpanlah. Ini wah bukan main lagi. Hidup cukup mewah. Terbang ke sana ke sini. Isteri kesayangan pun terbang juga. Sayangnya kepada isteri luar biasa. Pergi ke Honolulu nak main golf ni sama dengan isteri. Lepas tu dia balik komersial. Isteri pakai kapal terbang. Kapal terbang kerjaan bukan untuk isteri. Itu untuk Perdana Menteri. Isteri ni anggap dia Perdana Menteri barangkali. Dia pula pakai kapal terbang pergi Amerika, pergi sana, pergi sini. Tapi nak balik bersama dengan Datuk Seri Najib. Jadi dia balik ke Bangkok. Najib pun terbang pergi ke Bangkok dan sama-sama balik. Turun kapal terbang dua-dua orang sekali.
Ini nak tipu siapa? Rakyat bukan bodoh. Ini duit yang banyak ni bubuh dalam akaun pribadi ni pasal apa? Ini yang kita tak senang hati. Pinjam duit, tiba-tiba duit dapat banyak dalam akaun pribadi. Ada sesuatu yang tak kena. Kita tak minta apa, cuma minta supaya diselidiki oleh badan-badan kerajaan seperti polis, Attorney General, Bank Negara dan Badan Pencegah Rasuah. Kita minta itu saja, buat penyelidikan. Pasal kalau ada orang curi duit, tentulah ada investigasi. Tapi bila nak sampai tahap nak buat laporan oleh AG pun terbang. Pagi-pagi AGP pejabat, dia kena escort keluar daripada pejabat oleh polis, tak boleh ambil dokumen apa, dan diberitahu dia sudah diganti oleh AG yang baru. Wah, AG yang baru namanya Apandi. Apandi ini pandai baca. Dia kata laporan ini cukup banyak, sama tinggi dengan dia. Tinggi tu. Tak tahulah kau dia pendek sikit daripada saya, tinggi tu. Oh, dia baca, dia kata nak kena ambil masa yang banyak nak baca laporan ini. 2 hari lepas tu dah baca dah. Wah, saya pun kalau nak baca buku, nak buku 1,000 muka, saya berminggu jugalah. Tapi ini tinggi tu punya report dia boleh baca dalam 2 hari. Dia keputusannya tidak ada kesalahan kepada Datuk Seri Najib. Ada laporan daripada MACC pun dia baca. Tak ada salahan. Buang semua, berhenti. Jangan buat selidik apa-apa lagi. No investigation. Bukan hak dia nak suruh MACC berhenti. MACC ni badan yang dilantik oleh Agung, bukan oleh Apandi, Attorney General. Tapi begitu bergaya, berasa cukup kuat. Sampai bukan ada kuasa pun guna juga. Ini yang menyebabkan kita berasa sekarang ini institusi kerajaan untuk kesejahteraan hidup rakyat sudah dimusnah oleh Najib. Kita tak boleh percaya lagi kepada AG. Kita pun kurang percaya kepada polis. Saya takut sikit. Saya dah 2 kali kena panggil di soal. Saya tulis dalam blog saya. Bukan apa, sikit saja saya tulis. Tapi saya kena soal, jadi saya berasa takut Lina meletak. Nampak? Najib menguasai MACC pun pasal tulis laporan tak baik. Pegawainya dipindah pergi kerja di pejabat Datuk Seri Najib. Dan saya khawatir kalau dia kacau judiciary, hakim juga mungkin dia kacau. Hari ini belum nampak lagi lah. Tapi orang yang semacam ini nak pelepas diri dia akan kacau. Bermakna bahawa institusi kerajaan untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk security rakyat sudah diambil alih dan dimusnah oleh Najib. Kerajaan sekarang tidak ada institusi untuk mentadbir negara. Dianya sudah tidak ada kerana Najib hapuskan institusi ini. Sebab itu kita berpendapat tak ada jalan lain melainkan kita turunkan Najib.
Nak turun Najib, sepatutnya UMNO lah. UMNO lah turun Najib. Tapi UMNO pemimpin UMNO, ketua bahagian, semua sudah jadi bekak, tuli dan buta. Tak nampak ni. Duit sebanyak 2.6 bilion ringgit dia tak boleh nampak. Sebaliknya dia nampak duit saya di Switzerland. Wah, mata cerah sungguh. Payah nak cari. Dia pergi cerita kunun saya ni ada duit banyak apa semua. Tunjuklah bukti. Ini kunun Najib ada duit sebanyak 2.6 bilion ringgit. Memang dia sendiri mengaku, iaitu dia dah simpan dalam akaun dia sebanyak 2.6 bilion ringgit. 4 bilion. Sebenarnya Perdana Menteri tak boleh ada wang sebanyak itu. Tak boleh ada. Kalau ada pun itu adalah satu kesalahan. Lebih besar kesalahan kalau kita terima wang itu daripada orang asing. Bermakna kita sudah dikongkong oleh orang asing. Dia tak bagi duit free. Dia bagi duit kepada kita, dia suruh kita buat apa yang dia nak. Bermakna bahawa dia gadai negara kita. Bolehkah orang yang semacam ini jadi Perdana Menteri? Tak boleh. Tetapi UMNO tidak boleh menjatuhkan Datuk Seri Najib. Kita nak ada undi tidak percaya oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Najib sudah bagi dedak cukup banyak. Penuh mulut dengan dedak. Nak bercakap pun dah tak boleh. Masuk dalam telinga, masuk dalam mata. Tak nampak, tak dengar, tak dah jadi bisu. Pasal masuk dedak banyak sangat. Inilah penyakit Najib. Dia kata cash is king. Kita sembah Tuhan, dia sembah raja duit. Saya kurang senang dengan orang yang sembah duit ini. Yalah, duit baguslah, dapat baguslah sikit. Tapi dapat secara halal lah. Kalau kita dapat duit tu kerana kita curi, lepas tu kita guna duit tu buat kerja haji. Ramai juga yang pergi buat kerja haji kan. Berpuluh-puluh khairi bawah 200 orang pergi buat kerja haji. Wah, duit banyak mai daripada mana? Buat kerja haji dengan duit yang halal, yang kita himpun, hasil perniagaan, hasil kita dapat gaji. Duit itulah kita guna nak buat kerja haji. Yang ini 10, 20, 30 ketua kampung semua dapat buat kerja haji. Saya khawatir kalau duit tu tak halal, kerja haji apa umrah kita tu halal kan? Tak sah. Jadi perkara-perkara yang semacam ini sedang berlaku dalam negara kita. Tak pernah berlaku dulu, tapi sekarang ni dia berlaku. Sebab inilah yang kita mesti singkir Najib. Kita tak boleh ada undi tidak percaya, kerana semua wakil rakyat semua kena dedak. Tak boleh cakap, tak nampak, tak dengar. Orang cerita pasal apa pun dia tak tahu. Jadi nak harap undi tidak percaya tak boleh. Nak harap UMNO jauh sekali. Dia dah kena dedak cukup banyak. Yang dia tahu, pasal apa Dr. Mahathir berkawan dengan Kit Siang, dengan Mat Sabu. Saya bukan saya bersetuju dengan mereka pasal mereka juga bersetuju dengan saya. Kena buang Najib.
Sebab itu kita kena berusaha untuk menjatuhkan Najib. Tak boleh cara vote of non-confidence, tak boleh secara UMNO. Kita rakyat Malaysia seramai yang mungkin, bermilion-milion, hendaklah tanda tangan deklarasi rakyat untuk menyingkir Najib. Inilah sebabnya yang kita berhimpun pada malam ini. Saya harap kita semua akan tanda tangan deklarasi. Tiap seorang daripada kita tanda tangan, bubuh nama, bubuh IC. Kerana kita tak takut. Kita takut tak? Berani kerana benar, takut kerana salah. Saya belajar pepatah Melayu banyak malam ni. Kita kena tanda tangan seberapa ramai yang boleh. 1 juta, 2 juta, 10 juta. Lebih banyak, lebih baik. Itulah sebabnya yang kita ada perhimpunan pada malam ini. Kerana kita sayang negara kita ini. Negara kita ini maju jauh lebih baik daripada kebanyakan negara-negara lain yang mencapai kemerdekaan semasa kita capai kemerdekaan. Kita lebih maju. Rakyat dapat hidup lebih sempurna. Peluang-peluang pekerjaan ditambah. Scholarship untuk belajar. Masa saya pergi ke universiti dulu, 7 orang. Anak Melayu 7 orang. Orang lain banyak jugalah pasal dia orang ada duit. Saya nak kena bergantung kepada scholarship. Dia bagi allowance kat saya RM25 sebulan. Wow, cukup banyak, RM25 sebulan. Lepas tu tanya saya, awak ada terima wang daripada ibu bapa? Ya, saya terima RM10. Dia potong pula RM10. Jadi balik 25 lah. Itu zaman dulu. Zaman penjajahan British. Sekarang ini kita berkuasa. Kita mampu hantar anak-anak kita ke Eropah, ke Amerika, ke mana-mana negara untuk mendapat ilmu supaya apabila mereka balik ke tanah air dapat pekerjaan yang memberi pendapatan yang lebih tinggi. Dan kita ingin supaya rakyat kita semua mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih. Bukan penaik gaji. Ini naik gaji minimum RM900. Kita pun seronok. Sebenarnya RM900 itu kurang daripada RM800. Sebab nilai mata wang kita dah jatuh. Duit yang kita terima tu banyak tapi nilainya rendah. Dulu RM3 $1 Amerika. Sekarang RM4 lebih $1 Amerika. Dapat duit banyak tapi nak beli barang tak boleh. Sebab itu masalah kita sekarang ialah cost of living. Kos sara hidup kita sudah meningkat dan kita semua menderita. Ini semua kerana Najib. Saya nasihat dia, tak usahlah GST. Ini beban kepada rakyat. Oh, dia buat juga. Kalau nak GST pun naiklah sikit-sikit. 1%, 2%, tak apalah. 6%. Bayar dulu. Belum jual barang, belum dapat untung, kena bayar GST 6%. Lepas tu dia tak bagi balik pula kalau duit dia ambil lebih. Banyak orang duk kata kat saya, 2 tahun dah dia minta balik duit, tak dapat. Mana habis duit tu? Jadi ini masalah kita bersama. Kita rakyat Malaysia harus dapat cara hidup yang lebih baik daripada zaman kita dijajah. Kitalah yang perlu bangun untuk menukar kepimpinan Najib ini. Selagi dia tidak
selagi dia berada sebagai Perdana Menteri, jangan harap kita boleh perbaiki nasib kita. Saya ingat zaman dulu, saya ni tua sikit, umur dah lebih. Saya mengaku dah tua, tapi tak nyanyuk lagi. Zaman dulu masa kita berjuang melawan Malayan Union, masa itu raja-raja dah dipaksa tanda tangan perjanjian serah negeri-negeri mereka kepada British. Tetapi rakyat bantah dan minta supaya raja-raja jangan hadir majlis upacara pertabalan Governor. Dan raja-raja pun tak hadir. Dengan itu maka Malayan Union itu terpaksa dikubur. Demikianlah kuatnya suara rakyat. Sebab itu kalau kita nak tunjuk kekuatan kita, tanda tangan deklarasi rakyat untuk menyelamatkan negara kita. Bukan banyak, bukan kena duit, kita sign saja. Bagi IC number, sign saja. Itu tak boleh kata buat, kita boleh Ustaz. Takkan nak kena perlu dapat dedak. Saya mengaku kalau nak dedak kena tanya Najib lah. Saya tak ada dedak. Saya dedak saya guna untuk ayam. Jadi nak bagi ke orang dah habis lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih lah kerana sudi dengar ucapan saya. Saya harap, saya berdoa kita semua bersatu untuk menyelamatkan negara kita dengan hanya menandatangani deklarasi rakyat untuk menyelamatkan Malaysia kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.